Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid, dan insya-Allah kita meneruskan pengajian Al-Quran, dan kita akan talaqi semuka seperti biasa. Dan kita menyambung pada muka surat yang ke berapa? 264 134 tu kita baca lagi ke baca dah? Tak baca lagi? Lagi? Okay. Jadi kita sambung pada muka surat 134. Dia pasal minggu lepas tak bertemu kan, minggu lepas saya balik kampung. Jadi selang seminggu tu lupa lah. Belum lagi sebulan, baru selang seminggu pun lupa mana. Kalau sebulan lagi ya. Pasal kita tak tanda, nanti kita tanda atau penanda dia. Jadi kita sambung pada muka surat 134 ayat 53 suratul An'am. Jadi kita turun dengan mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asas 134 baca dah. Sebab tu ingat liyaqulu ahaula, kita cerita bab mat jaiz dan mat wajib. Baru ingat. Jadi kita tunggu muka surat 135. Baik, 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون
عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, telah pun kita membaca dari ayat 60 hingga 68 suratul An'am. Jadi kita tengok secara ringkas hukum tajwid yang terkandung dalam ayat yang kita baca sebentar tadi. Saya nak petik ayat yang ke-60, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail. Yatawaffakum bil-lail, mati bertemu dengan ba ikhfa syafawi. Ada sekadar dua harakat. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, bertemu lagi sekali hukum yang sama dengan juga. Thumma yab'atsukum fihi liyuqadha ajalum musamma. Liyuqadha, qaf yang sukun dalam kalimat tersebut qalqalah sughra, kemudian panjang di situ mad jaiz mufassir. Ajalum musamma, tanwin bertemu dengan mim itu ma'lunah dengan dua harakat. Musamma, mim yang bertasydid, wajibul ghunnah juga dengan. Thumma, wajibul ghunnah dengan dua. Thumma ilaihi marji'ukum, thumma lagi sekali. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sekali lagi, yunabbi'ukum bima, mati bertemu dengan ba ikhfa syafawi. Kuntum, nun mati bertemu dengan ta ikhfa hakiki. Mari pertanyaan, macam mana beza ikhfa hakiki dengan ikhfa syafawi, ikhfa belakang. Ikhfa hakiki hukum nun mati tertanwin. Ikhfa syafawi hukum mim mati. Mim mati, mim. Kan dia ada izhar syafawi, mim mati. Hukum izhar halqi, nun mati. Itu beza. Jadi hukum lima biasa disebut hukum lima. Nun mati ni hukum lima. Ikhfa hakiki, izhar halqi, idgham ma'lunah, idgham bila ghunnah, iqlab, lima. Hukum nun mati atau disebut hukum lima. Kemudian mim mati ada tiga hukum je. Izhar syafawi, mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Mim mati bertemu dengan ba, kita jumpa tiga tempat ni. Ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan ba. Satu lagi, mim mati bertemu dengan mim, idgham mithlain. Dengan idgham mithlain dengan ikhfa syafawi, dengan dua tu dengan. Baik, itu demikian secara ringkas hukum tajwid tersebut semualah. Kemudian kita nak tengok ayat tersebut, nak ambil kefahaman ayat tersebut. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail, dan dialah yang menidurkan kamu pada waktu malam. Allah yang tidurkan kita. Jangan kita kata aku ni mengantuk pasti boleh tidur. Tak apa. Ada orang tak mengantuk boleh tidur, ada orang mengantuk tak boleh tidur. Pasal yang nak melelapkan tu Allah. Kerana setiap sesuatu yang kita buat apa, yang kita dapat ni kerana Allah. Sebab itu kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izin kehendak Allah. Ia datang daripada Allah. Nak boleh bergerak pun datang daripada Allah. Sebab itu bila Allah nak tarik nikmat, kerana ia datang daripada Allah, Allah boleh tarik sikit. Nak makan pun tak boleh, dan macam-macam. Nak tidur pun tak boleh. Ada orang tak boleh tidur.
bertahun-tahun. Kita alhamdulillah lagi pun tak tahu kok ada tuan-tuan tak boleh tidur. Biasa tak boleh tidur ni pasal duk mikir macam-macam. Dia tak boleh lena lah pasal dia fikir tu, ni ada masalah tu masalah. Tak boleh nak tidur juga. Tapi siapa yang bila dia nak tidur, dia pejam mata, dia tak lama lena, alhamdulillah. Pasal ada orang pejam-pejam tak boleh lena. Mata je pejam tapi tak lena. Karena Allah yang menidurkan. Allah sebut wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dia mengetahui apa yang kamu lakukan pada waktu siang. Di siang hari Allah yang tidur di siang hari. Di malam hari Allah tidurkan. Kemudian di siang hari kita bangun, kita bekerja. Kita berjaga dan kita buat kerja lah. Jadi nak sebut di sini wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Bin-nahar pada siang hari itu, masa siang hari nah sepatutnya kita bekerja. Dan tidak menafikan pekerjaan yang dilakukan pada malam hari. Maksud tidak menafikan kalau ada orang kerja malam. Cuma ayat ini menjelaskan sebetulnya kerja itu siang, malam rehat. Melainkan ada setengah-setengah kerja terpaksa malam, ya, kerana 24 jam operasi hilang contoh. Jadi kita terpaksa malam, ada masa, ya. Bukan setiap malam tu kan. Kita kerja tiap-tiap malam kerja. Tengah malam yang kita kerja. Masuk pukul 8 malam, keluar 8 pagi. Memang tu masa kerja kita, masa tu tiap-tiap hari gitu. Tu apa tu nak sebut lagu mana, akan menyebabkan dia ada masalah. Walaupun boleh jadi dia kerja 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, okey. Pasal Allah tetapkan siang kerja, malam untuk rehat. Tapi kalau jarang-jarang boleh jadi shift kan. Dalam seminggu ni shift dia malam, minggu depan tukar pula. Tak apalah. Pasal bukan berterusan dalam keadaan yang terbalik. Mana terbalik lah. Pasal sepatutnya siang hari bekerja, malam tidur. Tapi kerana ada kita nak sebutkan keperluan, maka masih lagi ruang lingkup dimaafkan. Tapi bukan tidak malam. Kalau gitu tak boleh gad tak boleh. Gad pasal dia ada 24 jam jaga, malam tak boleh jaga. Tak ada. Pasal ada bila ada keperluan maka ia dibolehkan. Tapi dengan syarat tidaklah dia kerja tiap-tiap, hanya kerja dia malam. Ini dia akan merosakkan kehidupan dia. Rosak mana tak tahu, wallahu a'lam. Tapi kerana dia tidak mengikuti fitrah, itu fitrah ketetapan Allah kepada manusia. Kalau ketetapan Allah kepada kelawar, tak apa. Malam dia bekerja, siang dia tidur. Tak apa. Pasal ketetapan yang kata sunnatullah atas tiap-tiap tiap-tiap yang ditentukan oleh Allah, tidak yang Allah ciptakan. Thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Jadi sebut malam tidur, siang hari Allah membangunkan. Bangun daripada tidur Allah juga. Kerana ada orang tidur tak bangun. Ada orang tidur lama yang Allah tidurkan lama. Ashabul Kahfi 309 tahun. Salah sami'atin sinina wazdadu tis'a. 309 tahun Hijri. Kiraan Qamari. Baik. Jadi bangun ni adalah ketetapan Allah dan dengan kehendak Allah. Baik itu bila nak tidur kita berdoa kepada Allah. Bangun tidur syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Syukur Allah bangun kita. Baik. Thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian padanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahu kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Ini nak sebut kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ni musim gitu tiap-tiap hari. Maksud dalam sehari kita kalau mula malam. Pasal masuk Qamari tu malam tidur. Esok pagi bangun. Apa malam esok tidur pula. Itu kehidupan kita.
Sampailah thumma ilaihi marji'ukum, kemudian kamu dikembalikan kepada Allah. Mana bangun tidur bangun tidur tidur bangun tidur bangun tidur bangun tidur bangun sampai dah tidur tak bangun dah. Atau dialah dengan kematian lah, tak bangun dah. Maksudnya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh bukan kata tidur tu tak bangun tu mati tu dengan tidur tak bangun dah, ya. Boleh jadi dengan macam-macam lah, kerana kematian pun datang dengan kehendak Allah. Masa, tika dan keadaannya semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Seperti di hujung ni, liyuqadha ajalun musamma, disempurnakan umur ajal yang telah ditetapkan kepada kamu. Ketetapan tu adalah umum, cuma kita tak tahu. Baik. Jadi di hujung ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa kita akan dikembalikan kepada Allah. Bahawa dalam kehidupan kita ni kita melalui proses bangun tidur. Tak ada orang yang dia bangun dia tak tidur. Maksud dia tak tidur. Dia tidur, kalau kata orang kerja malam tidur juga, tidur siang. Itu kata jadi terbalik. Dia jadi pening. Dia sebenarnya tidur siang ni, kalau tidur lepas asar, tidur lepas subuh ni dah boleh mewarisi kepada junun. Kalau kita selalu tidur petang lepas asar, kan? Kalau kita tidur bukan kata selalu, jarang-jarang pun kita tidur lepas asar pukul 5 petang tidur. Jaga-jaga 6 ni bela apa pagi ke malam pada petang. Itu kata boleh bawa jadi junun, boleh bawa kepada hilang. Baik, jadi itu demikian kepahaman yang boleh kita petik dari ayat yang ke-60 yang menjelaskan kepada kita bahawa kehidupan kita ni Allah yang tentukan. Kita boleh tidur